Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan kelas kita. Okey. Hari ini kita akan tengok, okey, kita masih lagi dalam gabungan transformasi. Okey, kita akan tengok hari ini kita akan tengok bagaimana okey untuk memelihara transformasi. Okey. Okey. Kita akan memeliharkan gabungan transformasi. Kita dapat memeliharkan suatu transformasi berdasarkan sifat-sifat yang terdapat pada image. Rajah di bawah menunjukkan kunci untuk memperihalkan satu transformasi. Okey. Sebelum ni, kita dia bagi transformasi, kita diminta cari objek ataupun image. Okey. Hari ini, dia bagi objek, okey, soalan akan bagi objek, soalan akan bagi image, objek dan image. Dia minta kita beritahu apakah gabungan transformasi yang terlibat. Okey. Pertama sekali, transformasi ada 4. Okey, yang pertama translasi, yang kedua putaran, yang adalah pantulan dan yang keempat adalah pembesaran. Okey. Macam mana kita nak bezakan? Okey, apabila ada image dan objek, kita nak bezakan antara keempat-empat ini. Okey, yang pertama sekali. Okey, kita ada objek. Okey, objek tersebut kita bandingkan dengan image. Okey, bila kita bandingkan dengan image, yang pertama sekali kita tengok adakah dia kongruen ataupun tidak kongruen. Okey, okey, kongruen ni maksudnya mempunyai sisi sepadan yang sama panjang dan sudut sepadan yang sama ni nilai. Okey, okey. Jadi katalah dia panjangnya tak sama. Okay. Maksudnya dia bukan kongruen. Kalau dia panjang tak sama, okay, maksudnya image itu sama tapi saiznya adalah berbeza. Okay. Transformasi yang terlibat adalah pembesaran. Okay. Itu automatik. Bila nampak image yang berlainan saiz daripada objek, okay, kita boleh simpulkan, okay, transformasi yang terlibat adalah pembesaran. Okey. Kemudian, 3 lagi transformasi. Macam mana nak kenal? Okey, untuk image yang kongruen, okey. Kita tengok. Okey, selepas tengok dia sama panjang sisi, sudutnya pun sama. Okey. Kita tengok kedua adalah dia punya orientasi. Okey. Kalau orientasinya songsang, contoh ada objeknya begini. Okey. Kemudian songsang. Okey. Kongruen. Okey. Tapi orientasinya songsang. Yang ini menghadap ke kiri, yang ini menghadap ke kanan. Okey. Jadi, transformasi yang mungkin terlibat adalah pantulan. Okey. Ataupun di atas. Ini ada. Okay. Kemudian image yang terbentuk, dia kata objek menghadap ke atas, okay, orientasinya, image orientasi tak sama, transformasi yang mungkin terlibat adalah pantulan. Okey. Sudah selesai, pantulan dan pembesaran. Okey. Kita tengok jarak. Selepas nak tentukan, kita tengok jarak. Dah tengok orientasi, okey. Jarak pula. Okey, nak tentukan dia translasi ataupun putaran. Okey, kalau translasi, jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama. Putaran, jarak di antara setiap titik yang sepadan adalah berbeza. Macam mana? Okey. Contoh. Nak kenal translasi. Okey, nak kenal translasi, kita ada objek di sini. Okey, kemudian kita ada satu image. Okey, jarak setiap titik yang sepadan, katalah titik A dan A tanda.
Okey, B dan B tanda dan titik C dan titik C tanda. Okey. Okey, setiap titik yang sepadan jaraknya adalah sama. Kalau jarak sama, okey, kalau jarak ini sama semuanya ketika sama, okey, maka transformasi yang mungkin terlibat adalah translasi. Kalau tak sama, dia adalah putaran. Okey. Kita tengok contoh, kita akan dapat lihat lebih jelaslah. Okey. Kita tengok satu contoh. Okey, contoh 19. Ini daripada buku teks. Okey. Dalam rajah di bawah, E tanda yang ini, yang bawah ni, E tanda adalah image. Okey, saya tulis. Ini image. Yang ini adalah objek. Okey. E tanda adalah image bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Perihalkan transformasi TS. Okey. Bila menyebut transformasi, okey, gabungan transformasi ST. Kalau gabungan transformasi ST, maksudnya yang mana kita buat dulu? S dulu ke T? Okey. Untuk gabungan transformasi, kita buat yang di sebelah kanan dahulu. Ini yang pertama. Okey. Lepas itu barulah kita buat kedua. Okey. Sekarang tengok objek, tengok image. Okey. Tengok objek, tengok image. Apa yang pertama? Pertama sekali tengok adakah dia kongruen ataupun tidak. Adakah sama sisinya sama ataupun tidak. Okey. Jadi sisi sama. Okey. Sisi tak sama. Okay. Kalau sisi tak sama, transformasi mungkin terlibat di sini adalah pembesaran. Salah satu. Okey. Salah satu transformasi yang terlibat adalah pembesaran. Okey. Kemudian, dia kata ada dua kan? Selepas pembesaran, kita dah tengok dia kongruen, bukan kongruen. Okey. Kemudian, antara tiga yang tadi. Okey, antara tiga yang tadi. Orientasi. Kemudian tengok jarak. Okey. Sekarang kita tengok orientasi. Okey. Adakah orientasi dia bertentangan, berlawanan? Adakah orientasi dia songsang? Songsang kan ni? Okey. Orientasinya tak songsang. Okey, jadi orientasinya sama. Okey. Jadi sama ada pantulan pula. Sama ada translasi ataupun putaran. Kenapa? Sebab orientasinya sama. Kalau orientasi tak sama macam mana? Contoh orientasi tak sama, begini. Diturun di bawah. Gini. Ini orientasi tak sama. Ataupun dia begini. Ini pun orientasi tak sama. Okey. Untuk soalan ini, orientasinya sama. Jadi, dia sama ada translasi ataupun putaran. Okey. Nak tahu translasi ataupun putaran, okey, kita kena tengok jarak yang sepadan. Jarak di antara setiap titik yang sepadan. Okey. Agak-agak ni. Dia sudah bertukar begini. Okey. Daripada sini, kemungkinan akan jadi begini adalah yang pertama sekali, dia akan bertukar jadi begini dulu. Okey, macam mana nak buat ni? Aduh, susah sangat ni. Sikit. Okey.
Dia sambung dua begini. Kemudian dia ke sini. Okey, dia begini. Okey. Sekarang, okey. Jarak titik yang sepadan adalah tak sama. Okay, jadi kalau yang tak sama, jadi dia bukan translasi. Jadi dua transformasi yang terlibat dalam gambar rajah soalan ni, okay, dalam soalan ini adalah putaran dan pembesaran. Okey. Dua yang terlibat adalah putaran dan pembesaran. Okay. Kebiasaannya lah, okey. Kebiasaannya soalan dia akan buat pembesaran untuk yang kedua, transformasi yang kedua. Kebiasaannya lah, okey. Tapi bergantung pada soalannya lah. Okey. Ini saya sebut kebiasaan, okey. Jadi di sini kita boleh tahu T adalah, okey, yang pertama dia buat putaran, dia putarkan. Okay. Dan yang kedua, barulah dia buat pembesaran. Ini baru kita tulis nama baru. Okay. Kita belum perihalkan dengan lengkap lagi. Ini baru tulis nama. Okey. Sekarang, putaran dan pembesaran. Bila dah dapat ini, senang je. Untuk putaran, apa mau tulis? Yang pertama sekali kita tulis sudut dia. Okay. Jadi sudutnya adalah antara 90 ataupun 180 darjah. Okay. Tengok gambar rajah. Okay. Ini adalah 180 darjah. Okay. Kalau 90 darjah, bentuknya akan jadi macam ni. Oh, saya ingat. Bentuknya akan jadi begini. Ini barulah kita kata dia berubah 90 darjah. Kalau dia berubah begini, daripada tegak menjadi tegak juga, ini adalah 180 darjah. Jadi kita tulis putaran 180 darjah. Okey. Putaran 180 darjah ikut jam ke lawan jam? Ikut jam ke lawan jam? Putaran 180 darjah ikut jam ke lawan jam? Okey, kalau 180 darjah tak payah tulislah. Okey. Ikut jam ke lawan jam pun dia akan jadi tempat yang sama. Okey. Jadi cuma tulis putaran 180 darjah. Okey, pada pusat. Okey. Pada pusat. Kalau 90 darjah barulah kita tulis sama ada dia ikut jam ataupun lawan jam. Okey. Kalau 180 cukup cuma tulis 180. Okey, sahaja. 180 darjah pada pusat. Macam mana nak cari pusat? Okey, sama juga. Ambil pembaris. Okey. Tengok titik yang sepadan. Okey. Titik yang sepadan ini atas. Okey, puncak dengan puncak. Ambil pembaris, kita sambungkan dia. Saya tak berapa lurus sangat ni. Okey. Boleh ada pembaris kat sini. Tak ada pembaris lah. Okey, terpaksalah saya buat gini je. Okey. Sambungkan dia. Okey. Betul ke saya sambung ni? Bengkok sambungan ni. Okey, saya dah sambung tu. Okey, puncak dengan puncak. Okey. Itu yang pertama. Kemudian ambil lagi bucu yang bertentangan ataupun titik yang sepadan. Okey, titik yang sepadan, bukan bucu yang sepadan lah. Okey, titik yang sepadannya di sini dengan yang di sini. Senanglah. Okey, kita pun gariskan. Pakai pembaris. Okey. Bila kita gariskan dua titik yang sepadan, okey, kita akan dapat satu persilangan. Persilangan ini
ini adalah pusat bagi putaran. Jadi pusat bagi putaran, koordinatnya adalah negatif 2, 6. Negatif 2, 6. Okey, itu yang pertama untuk putaran. Yang kedua, pembesaran. Okey, untuk pembesaran, okey, daripada E pergi ke sini, kemudian pergi yang makin besar. Okey, untuk pembesaran, benda pertama kena tulis adalah faktor skala. Okey, pembesaran. Okey, nak tulis faktor skala dulu pun boleh, nak tulis pusat dulu pun boleh. Okey, saya tulis pusat dulu, saya tulis skala dulu. Pembesaran pada faktor skala. Okey. Okay. Macam mana nak tentukan faktor skala? Okay. Faktor skala adalah panjang imej. Okay. Faktor skala panjang imej bahagikan dengan panjang objek. Okay. Panjang imej di sini adalah 1, 2. Okay. 2 unit objek 1. Jadi 2 bahagi 1 dapat 2. Jadi faktor skalanya 2. Okey. Nak ambil mana-mana sisi pun boleh. Tak nak ambil yang ini. Nak ambil yang panjang ni pun boleh. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, 6 per objek 1, 2, 3. Okey, ambil sisi yang sepadan lah. Pastikan dia sepadan. 6 bahagi 3 dapat 2. Masih lagi dapat faktor skala yang sama. Pembesaran pada faktor skala 2 pada pusat ataupun pada titik. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Sama juga dengan tadi. Okey. Sebenarnya ini lebih senang lah. Pusat pembesaran lebih senang. Ambil titik yang sepadan. Okey. Sambungkan guna pembaris. Okey, jadi kita ada titik ini dengan titik ini, sambungkan dia panjang-panjang. Alahai. Okey. Pakai pembaris lah. Okey. Kemudian titik ini dengan titik ini. Mana-mana titik pun boleh. Okey. Ini dengan ini boleh, ini dengan ini pun boleh. Okey. Yang penting dia mesti titik yang sepadan. Okey, bila sambung, kita dapat persilangannya di sini. Okey, jadi apa nilai di sini? Nilai di sini adalah 1/6. Okey, ini macam mana kita memerihalkan satu gabungan transformasi. Okey, gabungan transformasi yang terlibat untuk soalan ini adalah putaran dan pembesaran. Okey. B. Dalam rajah di bawah, E tanda adalah imej. Okey, sama. Ini adalah imej. Ini adalah objek. Di bawah gabungan ST. Seterusnya, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Okey, tadi kita buat ST ini dua gabungan transformasi. Okey. Tetapi untuk 2-3 tahun kebelakangan ini, okey, ada beberapa soalan dia tanya begini. Dia kata perihalkan satu transformasi tunggal yang setara. Okay, maksudnya daripada objek ke imej ini tak perlu melalui dua transformasi. Dia boleh juga jadi satu transformasi tunggal sahaja. Okey. Jadi macam mana nak jawab? Okey, sama juga dengan yang tadi. Pertama sekali tengok kongruen ataupun tidak. Dia tak kongruen. Jadi jawapan dia adalah pembesaran. Okey. Apa kongruen? Sisi sepadan sama panjang. Jadi yang ini tak sama panjang. Jadi dia mesti adalah pembesaran. Okey. Untuk pembesaran, apa perlu buat?
Yang pertama adalah faktor skala. Pada faktor skala. Okey. Macam mana nak cari faktor skala? Faktor skala adalah panjang imej dibahagikan dengan panjang objek. Okey. Saya ambil sisi yang sepadan, yang ini. 1, 2, 3, 4. Panjang imej 4, panjang objek 1, 2. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi, pembesaran pada faktor skala 2 pada pusat. Okey, nak cari pusat, gunakan kaedah yang tadi. Okey, tengok titik yang sepadan ini dengan ini. Sambungkan dia. Kemudian, apa lagi? Ini dengan ini. Sambungkan dia. Okey, sambungkan dia. Dapatlah dia punya pusat. Okey, kita sambungkan sekarang. Okey. Okey, kita dah sambungkan. Okey, sekarang kita tengok persilangannya di sini. Okey. Jadi apa nilai koordinat di sini? Koordinat di sini adalah negatif 3, y-nya 6. Jadi pada pusat negatif 3, 6. Okey, ini adalah transformasi tunggal, pembesaran pada faktor skala. Okey, saya terlupa ni. Okey, faktor skala dia bukan 2. Okey, kita akan tulis faktor skalanya negatif 2. Okey, kenapa negatif 2? Sebab orientasinya berubah. Okey, kita akan guna perkataan ataupun simbol negatif. Okey, ini tersilap. Okey. Untuk tentukan faktor skala dan memang dapat 2, negatif ini kita tambah sebab arahnya sudah berubah. Okey, pada pusat negatif 3, 6. Okey, ini betulkan balik inilah. Okey, faktor skalanya negatif 2. Okey, itu sahaja kelas kita PDPR kita hari ini. Okey, terima kasih.